Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ma taufiqi wal intisami illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bilisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah. Walaupun dalam keadaan kesibukan cuti nak raya Cina ni, namun kita ada ruang yang Tuhan bagi kita untuk nak tahu tentang selok belok agama kita. Mau tak mau kena mengaji. Hari ini kita ambil hadis yang lama kita tinggal. Hadis dia, kita mengaji kitab kitab Syarah Jami'. Syarah Kitab Jami'. Kitab ni kalau kita nak mengaji kitab Bulughul Maram samalah. Tapi dia ni agak syarah sikit. Dia syarah tahu mana tentang adab. Dia ambil tentang adab. Dalam kitab Bulughul Maram tu tentang adab dia ambil. Baik, hadis ni kita dah ambil lebih kurang 5 laluan yang kita lalu. Hak sesama Muslim, kita kena rasa seronok diri kita bila jadi Muslim. Orang kena bagi kat kita 6 benda, dan kita tahu dia orang Islam, kita kena bagi kat dia 6 benda, 6 perkara. Dia bagi kat kita pun 6 juga. Yang kita dah ambil dah. Apa dia? Kita lalu ringkas je. Hakul muslim ala muslim sittun, muka surah 14 tu kan. Hak orang Islam terhadap orang Islam ada 6 benda. Yang ni kita kena tunaikan. Hakul muslim ala muslim sittun. Kita nampak dia orang Islam, kita kena jaga. Yang paling sangat-sangat kita kena jaga ni peribadi kita orang Islam. Tak peduli dia apa sekalipun, walaupun dia berlainan warna, politik, keadaan. Bagaimana dia Muslim, selagi itu kita berpegang dengan dia. Itu akidah, itu agama yang Allah ajak. Innamal mu'minuna ukhwah. Sesungguhnya orang mukmin ni ukhwah. Sampai Nabi sendiri berdepan dengan sahabat. Aku mai untuk nasihat dekat nampak. Aku nak bagi tahu kata yang kata mukmin ni mesti kita macam ni. Berlainan apa sekalipun, kita menghormati di antara satu sama lain. Masing-masing ada hujah. Anak murid dengan guru kadang pun tak sama. Tapi kita menghormati bahasa hang Muslim. Bahasa hang duk sembahyang mengaji, ada mengucap, selagi tu tanggungjawab ustaz kena tunaikan 6 benda. Macam tu apa pun kena tunai dengan ustaz. Tapi kalau hilang ciri-ciri dia sebagai orang mukmin, ciri kesolehan dia tak ada, maka tak layak nak bagi kat dia. Nak bagi tak bagi terpulang. Tapi kalau dia, kita tengok orang mukmin yang tu mengaji, memang wajib kena bagi kat dia. Apa dia? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila jumpa saja dia, Assalamualaikum, kita nak bagi salam. Minta dia sejahtera, minta dia baik, minta dia selamat. Assalam ni, walaupun kita anggap dia biasa-biasa, tak boleh. Dia ada luar biasa dalam agama. Kita mendoakan sahabat kita, kita bagi salam pada orang yang soleh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera, minta hang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi, sentiasa hang rahmat Allah bagi kat hang. Wabarakatuh, hidup hang berkat. Hidup hang berkat. 3 benda kita dapat bila salam ni. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Bila orang mukmin tu yang soleh panggil kita pergi makan kenduri, pergi kenduri dia. Maksud di sini wa idza da'aka, bila dia panggil kita, panggil di situ, dia panggil kita pergi majlis kenduri dia, pergi. Fa'ajibhu, tunaikan ajak dia. Syarat dia mukmin. Tapi dia panggil, walaupun dia mukmin, dia panggil kita majlis kenduri, di situ ada bersanding, maka menjadi larangan untuk kita menggadaikan maruah imej iman kita. Assalamualaikum, aku tak boleh pergi kenduri hang. Tapi ada macam-macam lah di situ, kita kena tengok. Kalau itu ustaz, itu abang saya, macam mana ustaz?
Kita pi bukan kerana majlis, kita pi kerana ikatan silaturahim, nak jaga hubungan abang kita. Majlis itu majlis kita tak redha. Man ra'a minkum munkaran fayughayyir bi yadihi wa illam yastati' fa bi qalbihi. Dzalika adhaful iman. Majlis kahwin di sini fokus ni. Kenduri yang lain tak. Kenduri yang lain dia panggil kita tak pi pun tak berdosa. Tapi majlis kenduri kahwin dia panggil wajib kita pi. Kalau tak pi, ulama meletakkan kategori dosa besar juga. Kalau ada di situ pembaziran makanan yang dibuat, hang tanggungjawab pasal hak hang ada situ. Kita tinggal main-main majlis kenduri. Pasal tu hampa kena jemput ustaz pun, hampa kena maafkan ustaz lah. Nak mai kerana kenduri macam tu, kadang-kadang memang ada orang dia mai. Pahala kenduri ni besar pasal malaikat daripada arsy Allah turun. Jangan anggap dia biasa-biasa, dia luar biasa. Majlis punya baik macam tu, tapi kita hancurkan dia dengan adat kita. Kawinkan anak dapat menantu, amboi. Mana mengaji hang, mana kuliah hang, kita boleh mengaji tau. Tapi nak bertindak, nak beramal tu bukan senang. Bukan kita seorang, adik abang, adik kata, alah semua orang dah buat, ustaz-ustaz pun lebih pada mufti pun buat. Hang pula lebih pada ustaz daripada. Tu dia. Kita bukan dalih macam tu. Pasal tu orang yang pegang agama ni, dia kena macam ustaz, apa kan? Pasal orang tengok kita. Sedangkan salah dia tengok macam tu. Pada salah. Memang kita tengok, kalau nak tengok hari ni punya ustaz, ni ulama, kita gagal. Kalau tengok mereka punya kenduri lagi dahsyat daripada orang jahil kadang. Kan? Anak-anak ustaz kadang-kadang, amboi, Allah Akbar, keren. Kan? Allahu Akbar kabirah. Tapi itulah nama dia tanda akhir zaman, barang-barang mana orang boleh pegang agama kira bagus. Cuba tengok macam mana suasana akhir zaman hari ni. Walaupun ada kelas. Kalau dia tahulah kelebihan kelas ni, dia nanti mai dia tak mau ponteng. Walaupun seharilah hidup dia. Pasal apa? Malaikat yang turun luar biasa. Malaikat buka sayap dia. Sampai Allah tanya dekat dia. Dia mai, dia balik. Apa dia sebut? Kabul doa dia. Tunai hajat dia. Semua makhluk yang lain kata, yusabbihu lahu. Semua makhluk kata ampun dosa dia, ampun dosa dia. Umur kita macam ni semua, ni lah tempat yang kita kena duduk. Pasal semua makhluk yang sedang bertasbih pada kita. Yang kedua, bila kita jadi orang mukmin, kita sonok wa idza da'aka. Kita tengok nanti, kita buka dalam syarah ni, ustaz dah lalui dah bab ni. Dah baca dengan apa dah? Wa idza da'aka, bila dia jemput kamu, fa'ajibhu, kena pergi kenduri dia. Kenduri di sini dia kata kenduri walimatul urus. Yang ketiga, wa idza tansahaka fansahu. Yang ketiga, bila dia minta sendiri nasihat. Tolong nasihat kat aku ustaz. Aku ni walaupun 2 kali umrah, tapi aku ni ada sikap bengih sikit. Kadang-kadang istiqamah solat pun aku tak tahu apa. Tolong nasihat apa aku nak buat. Kadang-kadang kita tengok rasa-rasa macam kita, pasal dia minta. Apabila dia minta nasihat, kita wajib bagi kat dia. Kena fikir. Dia minta kat kita. Kalau tak minta tu lain. Dia kata kat sini, wa idza istansahaka fansahu. Dan apabila dia minta kita nasihat, bagi dekat dia. Tapi kalau kita jenis, kita tak pandai nak bagi nasihat, Nabi kata, falyaqul khairan aw liyasmut. Dia kata benda yang baik-baik atau dia diam. Kita kadang-kadang, aku tak pandai lah. Kita diam, lalu kita doa Tuhan, datangkan orang yang boleh nasihat dekat dia. Dia minta dekat aku. Kita berdoa untuk dia. Yang keempat, wa idza atasha, bila dia bersiap. Tu dia. Ni Datuk Penghulu tanya kat dia. Salam. Dah buka dah. Dia qada puasa 6, dahsyat dah. Alhamdulillah. Wa idza atasha, apabila bersin, fahamidallah. Bersin ni satu benda jangan main-main. Bila kita bersin, dia mengeluarkan banyak penyakit. Sekali jawab, 2 kali jawab, 3 kali jawab, masuk 4 kali tak payah jawab je. Terus mendoakan biar dia sembuh penyakit. Doakan dia. Wa idza atasha fahamidallah, bila kita dia bersin, bila bersin.
suruh dia sebut alhamdulillah. Kalau anak kita kecil pun alhamdulillah, kita wakilkan dia sampai macam tu. Suruh dia sebut fasamithu apa dah, wa idza, dan kemudian kita jawablah alhamdulillah, yarhamkallah, yahdikumullah, yuslih balak. Ada hadis yang cerita. Hari ini kita akan masuk ke 4 dan kelima. Wa idza marida wa idza marida, dan apabila sakit. Untung jadi orang mukmin, bila sakit dia kata fa'udhu, pergi ziarah dia. Masa tu di Baitul Ridwan ni, dia kena tanya awak depa ni tak mai, dia kena ambil tahu. Dia kena ada lujnah di sini nama ada lujnah dakwah. Dia kena ambil nama-nama sinarai-sinarai yang tak mai. Pasal apa dia tak mai? Hantar SMS, pasal apa tak mai? Pedulikan dia. Terutamanya bila dia sakit, orang sekuliah dengan kita sakit, bantu tolong. Baru dia rasa dia ni menikmat duduk dalam kuliah bersama-sama dengan orang kuliah. Wa idza marida, apabila orang tu sakit, fa'udahu, yang kelima, pergi ziarah, pergi tengok dia. Wa idza mata, bila mati orang mukmin tu, fa'atba'hu, agama kata dia orang mukmin mati, piantak sampai ke kubur dia. Sampai ke kubur dia. Maka hak orang mukmin atas orang mukmin ada 6 benda. Ada 6 benda. Boleh faham kan? 6 benda tu. Mari kita buka terus muka surat yang seterusnya. Secara langsung live daripada apa nama? Pro Tajdid, Pro Media Tajdid. Buka muka surat 21. Kita sambung setelah 3 bulan yang mengaji tercuti, tu dia. Muka surat 21. Tengok muka surat 21 ni, yang kelima. Yang kelima, hak orang mukmin menjenguk di kala sakit. Kita kena jenguk dia, peduli dia. Ni orang Islam ajak. Bila mana kita tahu saudara kita yang main kuliah sakit, tengok dia, AJK Baitul Ridwan ni. Bila kita buat macam ni bukan setakat mengaji ya, kena pedulikan terutamanya orang yang main mengaji. Ambil nama dia, buat dalam grup dia, buat grup. Tanya pasal apa tak mai. Kan? Kalau dia sakit, pergi tengok dia, nampak tak? Dia rasa seronok dalam kuliah. Bila boring sekali-sekala kita jom, kita nak bas, kita pergi ziarah apa nama orang sakit ke, ziarah orang alim ke, buat aktiviti nak pergi kuat di kalangan orang kuliah ni. Kuatkan orang kuliah, nampak tak? Kadang sekali-sekala kita tak okey, hari ni tak nak kuliah, oleh kena cuti raya semua kat balik, kita tak balik, mari kita buat apa nama? Kita buat burger berlapik-lapik, mari sama kita buat. Jadikan aktiviti bagi seronok. Bagi orang ada kuliah ni, bagi nampak suasana tu. Pasal di antara orang mukmin ni Allah Tuhan kadang-kadang dia tu, kita bersahabat dengan dia tu bukan adik-beradik pun. Kadang-kadang kita nak kumpul adik, abang macam ni, boleh dapat tak? Susah. Tapi kita boleh kumpul di sini kawan-kawan kita. Macam mana kita kumpul di dunia macam ni, macam itulah Allah bangunkan kita di sana. Kita ada adik-beradik tapi kita tak boleh kumpul dalam upacara semayang sekali, yang tu sekali. Kalau ada bonus yang Allah bagi. Kalau ada bonus, tak ramai ya Allah. Daripada cerita Nabi sendiri nak kumpul pakcik-pakcik dia pun. Yang rapat dengan dia Abu Talib pun mati kan dalam keadaan tak beriman. Maka kita bila kita duduk di kalangan macam ni, ukhuwah di kalangan kita, tajuknya orang mukmin. Orang mukmin. Di antara kita lah akan tolong di antara satu sama lain. Tahu tak, di antara kita ni akan tolong di antara satu sama lain. Mungkin amalan di kalangan kita dia lebih kuat, dia tolong satu sama lain. Tu kata suhbatul soleh, bercampur dengan orang soleh ni penting. Kadang-kadang kita suka campur dengan orang, wah. Orang tu Allah Quran sebut fatamatta'una qalilan. Dia menyeronokkan kamu sikit sangat habis. Dia tak boleh melegakan kamu dunia dan akhirat. Tapi kalau kita campur dengan orang mukmin, yang kelima dia kata apa? Dia jenguk kita sakit, dia peduli lebih dahsyat daripada orang lain.
Tapi kalau kita sakit jenis kuliah tak main, berarti kuliah kita belum berhasil lagi melahirkan orang mukmin yang sebenar. Kita buat kuliah dah berbulan-bulan, dah bertahun dah, rupa-rupanya Baitur Ridwan ni tak melahirkan orang yang betul-betul nak jadi jundallah, tentera Allah, mukmin yang sebenar. Allahu Akbar. Ni markas yang kita buat, kelas yang kita buat ni, okeylah, kira Baitur Ridwan ni kira okey pada antara dia nak main, dia nak bodoh, dia nak okey. Ada orang yang cinta, yang sayang, nampak tak, kepada Baitur Ridwan ni. Maka hak orang mukmin. Yang kelima, dia kata jenguk di kala sakit. Di kala sakit dia jenguk. Tercantum dalam Jami' Imam Tirmizi, dalam kitab Imam Tirmizi daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku dengar daripada mulut Nabi SAW. Apa Nabi kata? Ma min muslim. Dia kata tidaklah ada seorang muslim. Ma min muslim maksud ada di kalangan orang muslim. Ya'udu musliman ghadwatan illa salla alaihi 70,000 malakan hatta yumsiyah. Tengok ada ini. Mami muslim, mana orang muslim, orang mukmin, orang muslim. Ya'udu, dia pergi ziarah. Dia kata musliman. Dia pergi ziarah saudara dia. Bila saudara dia sakit mengaji, dia pergi ziarah saudara dia. Apa Allah Ta'ala beritahu Muhammad, beritahu keadaan illa salla alaihim, kecuali mendoakan bagi dia. Siapa yang mendoa bagi dia? Ya Allah, ya Tuhan. Nampak tak? Alaihi alfan 70,000 malak, 70,000 malaikat mendoakan bagi dia sejak daripada ghadwatan, maksud daripada pagi sampai hatta yumsiyah, sampai ya Allah ya Tuhan ke petang. Boleh faham ke hari ni? Selamat datang Ustaz, ya Allah, Fadilatul Syekh mai kuliah. Alhamdulillah. Ni kita kadang-kadang kan kuliah-kuliah macam ni semua selalu kita minta dekat Allah Ta'ala untuk tadabbur dia. Macam kita mengaji Quran kan, nak tadabbur, nak reti, nak faham. Kita betul-betul nak faham kehendak Rasulullah. Kadang-kadang satu dua hadis kita boleh faham dan kita boleh bertindak, boleh beramal, itu pun dah cukup, dah dapat syafaat Nabi. Kan orang kata bila mana kita beristighfar, bila kita dosa kan, bila kita banyak dosa kita akan terhapus di dunia. Ulama kata pertama sekali dengan kita bertaubat, taubat nasuha. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia bertaubat ni, dia boleh nampak dosa dia tu boleh, kalau Tuhan tak ampunkan aku, bahaya batang tubuh aku disambar oleh api neraka. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Di dunia taubat. Yang keduanya, semua benda-benda dibuat kebajikan. Mai kuliah, mai semayang, baca Quran, bantu orang, tolong orang, derma, semua benda-benda baik tu boleh menghapuskan dosa-dosa dia. Macam mampu keluar daripada rumah, mai di kuliah ni, sepanjang duk mai tu gugur dosa. Ustaz, walaupun dia nak bas kan, nak kereta pun, tetap perjalanan tu gugurkan dosa. Tambah-tambah Ustaz nak keluar tadi, Sadaqallahul Azim, punya sejam lebih daripada rumah Ustaz nak keluar ke tol Sungai Petani. Allahu Akbar, tak pernah jadi. Mungkin kali ini Ustaz memang musim cuti kan. Allahu Akbar kabira. Tapi kalau kita merongol, kita boleh tiap, yang tu habis. Kadang-kadang kita manusia, dia cuma awak kita cara macam tu semua, habis dosa kita. Astagfirullahalazim, Tuhan minta ampun ya Allah, Tuhan nak test kita.
Bila kita belajar tentang cerita-cerita sahabat Nabi tu, kita rasa malu bila kita mengaku kita orang sunnah tapi kita jauh dengan sunnah. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bila dia mai Allah perjalanan yang jauh, perjalanan kita tahu macam Abdullah bin Maktum, mata buta dia mai kan, rumah dia bayangkan, hai rumah perjalanan dia mai, subhanallah, punya jauh daripada Sahara sampai jumpa kebun, sampai jumpa batu, baru jumpa apa nama Masjid Nabi SAW. Punya jauh macam tu. Ada sahabat yang main lagi jauh sampai sahabat yang lain kata, ya Allah ya Tuhan, mana dia satu hari tak main, dia dah meninggal dah. Mari kita pergi tengok mayat dia. Tengok ya Allahu akbar kabira. Dia menangis, dia letih, dia kata dia menangis, dia sedih masa nak mati tu. Kalau boleh biar jauh lagi tak apa rumah aku daripada Masjid Nabi. Pasal apa? Perjalanan tu boleh menggugurkan dosa aku bila sampai di Masjid Nabi SAW. Tapi hari ni kalau kita pergi umrah, kita nak hotel turun nampak Kaabah, ataupun terjun turun masuk dalam Kaabah. Macam tu. Bandingkan orang dulu, ustaz pernah pergi dulu haji, jauh orang Malaysia ni mesti ada 1 kilo ataupun kurang. Macam tu hotel kita di belakang. Tengok orang pergi umrah dulu macam mana. Hari ni dah lahir umrah melancong dah jadi. Sonok-sonok jom. Dia jadi umrah tu apa pun tak tahu, kita pun tak tahu. Dia berkira dengan waktu nak jauh lah, sakit kaki lah, itulah. Ya Allah, rasa malu. Sebutan tu bila kita sebut, kena rasa malu dengan Allah. Sebab kita nak jadi orang beriman, nak ambil pahala, nak kutip pahala, tapi dalam masa yang sama kita berkira dengan Allah. Terlalu berkira dengan Allah. Jauh lah, susah lah. Ada mak, hang tahu tak bila orang buat haji tu, hang tengok sahabat Nabi baik yang mula-mula duk lari Bukit Safa dengan Marwatul Siti, Hajar berdarah kaki dia, malu. Hari ni kita pergi Bukit Safa dengan Marwah, dah jadi apa? Sejuk dah, seronok. Ibadat kita tak rasa apa. La haula wala quwata illa billah. Kita main di sini semua menggugurkan dosa. Pasal tu dosa kita nak bagi clear dosa kita di dunia ni, pertama bertaubat, istighfar, mulut lidah ni istighfar kena banyak. Quran sebut, imam semua sebut. Rasulullah kata banyakkan istighfar. Astagfirullahalazim. Kalau kita duk main mengaji, main kuliah sekalipun kita duduk, kurang istighfar, susah untuk nak dapat ilmu. Pasal dosa duk ada macam mana? Nampak tak? Contohnya ulama kata dosa yang banyak duk ada. Kita nak kereta kan, dosa banyak, jadi dia jadi berat. Perjalanan tu nak menuju pada Allah berat. Tapi kalau selalu beristighfar jadi ringan, perjalanan akan jadi tenang. Banyak mulut lidah kita orang sunnah ni kena istighfar. Zikir kena. Zikir kita kena banyak sangat-sangat. Yang Ustaz Ali nak mengajar zikir pagi petang kan, dah tak boleh mengajar dah. Allahu akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka oleh sebab tu di dunia ni kita nak hapuskan dosa kita, pertama sekali dengan apa? Bertobat. Yang kedua buat amalan-amalan baik. Kalau lepas mati pula kita dapat syafaat Nabi. Dengan masa tu kita duduk mengaji sunnah ni, setiap kali dengan satu amalan sunnah yang kita buat, kesemua tu kita layak untuk minum telaga Kausar dan dapat syafaat Nabi. Sikit pun sunnah kita buat, kita cinta pada sunnah, tak apa buat. Terutamanya amalan-amalan sembahyang mengaji semua ni kan, sikit sunnah kita buat. Subhanallah. Pertama. Keduanya apa dia? Keduanya dengan kehendak Allah. Allah nak ampun kita, Allah nak masuk neraka, kehendak Allah. Yang last sekali, kalau dua-dua tu tak dapat, hang tak pasal masuk neraka lah. Bila masuk neraka, azab lepas azab tu dikeluarkan kita. Itu je. Tapi sanggup kan? Tak sanggup. Itu cara dari Allah Tuhan. Kita tengok, kita sambung. Maka hadis ni ajak dekat kita, kadang-kadang kan kita nak dapat pahala yang mudah. Sampai ulama kata apa? Bila ulama hadis, kalau baca hadis kata ziarah orang sakit ni
Buatlah amalan macam mana sekalipun kita baca Quran, kita mengaji, tak sama dengan sekali ziarah orang sakit. Tak sama. Tu kadang-kadang kita, rumah kita dekat, kalau Allah kita dengar ada orang sakit, pergi ziarah dia. Ada seorang sahabat Nabi yang amalan dia selalu dia sampai ke mati dia ziarah orang sakit. Siapa dia? Setiap hari dia ziarah orang sakit, setiap hari dia ziarah orang mati, setiap hari dia bersedekah pada Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar macam mana pun dia cari pahala tu. Macam mana aku semayang mengaji apapun sekalipun, hari ni aku dah kurang dah, dia akan cari, ya Allah Tuhan. Macam carinya. Kau tengok gelaran apa nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Gelaran yang Allah nak bagi sebagai Khalilullah bukan ibadat banyak, bukan itu banyak. Dia cuma suka sambut tetamu yang masuk dalam rumah dia. Dia layan kehendak tetamu. Khalilullah, kekasih Allah. Sampai ada orang tak mai rumah dia. Nabi Allah Ibrahim, orang tak mai rumah dia. Dia pergi cari. Dia tutup pintu, dia pergi cari. Mailah rumah aku, mailah. Awak hari siapa tak mai rumah aku? Awak orang tak mai rumah aku. Kalau kita orang mai, Allah dia mai dah. Walaupun ada hadis-hadis yang dhaif kata dia mai bawa rahmat, dia keluar bawa benda-benda penyakit yang tu, kita boleh ambil segi fadail amal. Orang yang mai rumah kita, kalau orang baik-baik ni, banyak benda yang tak boleh keluar dengan dia. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sampai dia cari. Dia balik rumah, dia tolak pintu, terkejut ada orang dalam rumah dia. Dia kunci pintu semua rapat dah. Hai, siapa ni? Yang mai rumah aku ni. Terkejut. Dia terkejut. Dia pun hidang bagi makan roti, bagi makan susu semua. Dia pun tak sentuh makan ni. Dia rasa pelik. Lalu sekali dia tanya juga, hampa ni siapa sebenarnya? Siapa sebenarnya? Maka Jibril alaihissalam, Mikail, Israfil datang rumah dia. Kami ini adalah malaikat. Aku Jibril, Mikail, Israfil. Kan malaikat yang datang. Hampa mai pasal apa? Kami turun, dia kata nak jumpa dengan seseorang yang Allah nak bagi title gelaran dekat dia sebagai Khalilullah. Dia adalah kekasih Allah, sayang dekat Allah, suka dekat dia. Ibrahim tanya, dah jumpa, dah cari dah belum? Nabi Allah Ibrahim tanya, jumpa, dah cari dah belum? Dia kata, dah jumpa dah. Siapa dia? Hang lah. Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam. Apa dia amalan dia? Suka layan tetamu, ramai. Semua tu menjadi apa nama, memang kita cuba nak praktik tak benda-benda agama ni, kita cuba praktik. Kadang-kadang orang ramai rumah kita, Allah ujian, dia bagi jatuh kerana nikmat anak dia, bagi pecah mangkuk aku, Allah ganti. Ke semua perbuatan tetamu yang mai rumah kita, Allah ganti. Bukan senang kita nak didik diri kita, nak ikut kehendak Allah Ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Sama-sama lah. Ustaz pun sama, apa sama, tak ada siapa yang lebih yang kurang. Kita duk mengaji ni, kita berusrah. Mengaji nak usrah, nak didik diri kita betul-betul, nak kenal apa kehendak Tuhan yang mau daripada kita. Apa Tuhan mau daripada kita, kita nak buat, dan Tuhan nak bagi sesuatu dekat kita pada hidayah petunjuk dia. Hidayah petunjuk dia. Ni kita mengaji hari ni, hadis ni kan, kita nak praktik. Dan kita pun tahu ada bila kita baca surah Kahfi, macam surah mengajar minggu surah Kahfi. Surah Kahfi, agama suruh tengok betul-betul, bukan suruh baca takat apa nama, nak jual dajjal ke apa ke. Besar lagi benda tu. Hang tengok 7 anak muda tu. 7 anak muda tu, hang tengok sifat mereka. Tuhan suruh tengok. Tuhan suruh tengok, Allah kata, nahnu naqussu alaik. Aku nak cerita sendiri ke hang Muhammad tentang budak muda tu. 7 tu anak siapa dia? Anak raja, anak orang kaya raya, anak raja. Jawatan, pangkat, kedudukan, semua dia nampak. Semua tu tidak menjadi, dia rasa semua dia boleh merosakkan aku. Kita hambat benda tu, dia lari daripada benda tu.
Quran cerita kat kita. Setiap Jumaat hang kena baca. Baca. Maksud Nabi kata kalau keadaan nampak kritikal di kalangan umat Islam, maka ulama mensyorkan baca setiap hari 10 ayat terawal, 10 ayat terakhir, dijauhkan daripada Dajjal. Bukan sekat tu, nur daripada kaki kita sampai ke atas, sampai ke arasy Allah Ta'ala. Dahsyat dah, dahsyat. Dalam keadaan situasi hari ini, semua kita baca, kita minta, kita dilindung oleh Dajjal. La hawla wa la quwata illa billah. Allah suruh tengok pemuda tu rasa malu diri kita. Terutamanya Allah nak cerita pemuda tu untuk Muhammad. Bila hang sampai di Mekah, hang duduk di Mekah dengan Quraisy, semua orang tua-tua tak mau kat hang. Yang nak sama dengan hang anak muda sikit je pun. Yang tua-tua yang ada pun ada berapa orang saja. Pasal apa? Orang yang paling tegak dapat hidayah orang tua. Bukan nak kata kat mana, nak cerita. Pasal tu bila hampa dah tua main mengaji ni bagus. Orang tua-tua ni nak dapat hidayah tu. Allahu Akbar. Ustaz minum ayat dulu, bismillah. Ini Quran ajak mereka kita. Tapi dah lanjut umur, tak nak berubah pangai cara kehidupan, berbahaya untuk orang tua-tua. You are berbahaya. Sudah, jangan ralik semua macam ni. Pangai kena ubah cepat, tindakan marah yang tu semua kena ubah cepat. Nampak tak? Memang orang yang cepat dapat agama dia berubah ni, macam Ashabul Kahfi, dia pun semua muda. Nampak muda, nampak tak? Macam Mampol kat sini, bukan tua. Ni semua kita muda. Anggap kita ni Ashabul Kahfi. Wadidnahum huda. Allah kata, mereka ni setiap hari iman mereka bertambah. Malah lari daripada istana masuk dalam bukit yang serba kekurangan. Minta dekat Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Kami minta apa yang ada di sisimu ya Allah, rahmat bagi kat kami. Wahayyi lana min amrina rasyada. Bagi sempurna, bagi kuatkan, bagi akhir hidup kami dengan apa? Dengan petunjuk hidayahmu. Dahsyat. Dia minta ke Allah, tak mau, kami tak mau. Istana tak mau, jawatan apa pun tak mau. Dia lari. Pemuda ni apa kena study, kena mengaji. Quran bukan setakat dia suruh kita baca, dia suruh hayati dan tadabbur benda tu ya Allah. Apa dah? Jadi mudah-mudahan kita boleh tadabbur. Dengan Nabi kata ya Allah, kalau kita betul-betul orang mukmin, kita seronok orang boleh ziarah kita. Ziarah ni upacara yang sangat-sangat penting dalam hidup. Terutamanya kita ziarah orang sakit, ziarah orang sahabatus soleh, berjumpa dengan orang soleh dalam hidup kita. Imam Ghazali kata, pandang, tengok, duduk dengan orang soleh memang kena. Daripada hang duduk di kedai di kedai cakot tiaw, apa depan ni kan, dia viral, orang KS semua suka kata, anak murid Ustaz Mal kata, itulah dalam Ustaz sendiri tak tahu Ustaz kata, tiap-tiap hari aku duduk main tak benar makan. Okay, kita malam ni kita makan. La hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka hadis ni ajak pada kita pada tengok, ziarah orang sakit kena, ziarah orang soleh kena. Kadang-kadang bila masa kita lapang, penuhkan masa lapang tu pergi cari pahala yang banyak. Ziarah orang sakit, sekali kita pergi tengok dia. Ma min muslimin ya'ud musliman. Mana-mana orang di kalangan orang muslim ziarah saudara dia. Apa dah? Ghadwatan, bila pagi lagi, illa salla alaihi, kecuali mendoakan bagi dia, bukan orang lain mendoa. 70,000 malakan, 70,000 malaikat mendoa kat dia. Hey, fahamkan ni? Bukan seorang tau, orang alim. 70,000 malaikat yang tidak pernah melakukan dosa doa dekat dia. Apa doa dekat dia? Ampun dosa dia, ampun dosa dia. Kata ulama kata, bila kita pergi ziarah orang yang sakit, yang serius macam ni, mudah-mudahan penyakit yang boleh mendaruratkan Islam dan iman kita takkan kena. Kita duk tengok orang kena kan, kadang-kadang penyakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan ya Allah. Pergi ziarah dia, tengok dia, kita minta malaikat akan mendoakan bagi kita, jauhkan pada benda tu. Jauh kita lah ni kita pusing hospital sudah.
Hari ni aku pergi ziarah, aku tengok tingkat Allahu Akbar. Allah, macam-macam jenis kita tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat kencing yang pek di luar ada, yang bawa tu, yang tebuk kat sini, yang tebuk kat sana. La haula wala quwata illa la haula wala quwata illa billah. Kita tengok dia, kita tengok diri kita. Kalau aku jadi macam ni, aku ada 4 orang anak, aku minta Panadol pun tak dapat. Kalau aku nak macam ni, mampu aku. Pasal tu kita cepat-cepat kena kontak dengan Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Bergantung hidup dengan Allah kena. Bila kita terlalu bergantung dengan makhluk, bila kita jatuh sakit, kita menangis, kita lupa Allah ada bersama kita. Bila kita sakit, bila orang mukmin sakit, jangan bimbang. Walaupun anak tak peduli, siapa tak peduli, Allah hantar orang di kuliah, kita peduli kita. Itu tujuan kita main kuliah. Nampak tak? Ketua Lujnah kata ada orang sakit, kita tengok dia, kita tanya dia ada makan pagi, kita hantar. Kita peduli, dia sonok. Inilah ciri-ciri orang mukmin. Dia tak boleh bayar, kita macam mana adjust? Ada duit kita lebih 30,000, ada, tak ada. Dengar macam tu, itu bukan hak hang lagi. Kalau orang yang beriman, duit itu bukan hak hang lagi, hak dia yang kena bagi. Itulah sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kita baca Allah kata radhiyallahu anhum, aku redha depa semua ni. Kadang duit kita bukan ada, kita dengar dia sakit, kita buat ketap macam Parkinson. Pasal kita, pasal iman kita tak kuat. Kalau kau bagi ni, lepas ni aku tak ada. Allah hubungan dengan huwa razaq. Siapa bagi rezeki? Allah. Hang tak boleh menentukan. Cuma hang dengar berita tu, dia perlu sangat-sangat. Doktor kata perlu 2-3 ribu. Apa ada? Sampai kita kata ni duit nak pergi umrah, kita batalkan umrah kita. Umrah dah tak jadi wajib untuk kita. Ustaz lah, hang tak boleh pergi. Dan kita dengar, utamakan dia dulu. Nampak tak? Itu hukum kena ajak pada kita. Tapi nak jumpa Tuhan, betul yang jumpa Tuhan, tapi yang mana afdaliyat yang utamakan pada Allahu Akbar kabira. Maka malaikat akan mendoakan kita sampai belah petang. Kita ziarah dari pagi sampai ke petang, matahari tenggelam, berhentinya doa, tak henti-henti malaikat berdoa. Percaya tak percaya, kita kena percaya. Yang kedua, Nabi kata apa? Wa in adahu, dia pergi ziarah pula, dia kata asyiyatan, di belah petang, illa salat alaihi 70,000 malak hatta yusbiha. Malaikat akan mendoakan sejak dia pipi tu, belah petang, malaikat doa sampai ke pagi hari, sampai ke subuh matahari naik. Kita kalau tak beriman, tak percaya, hari ni siapa nak beriman? Last sekali Nabi kata, apa Tuhan nak bagi kat dia? Apa Tuhan nak bagi pada orang ziarah orang sakit ni? Terutamanya kita ziarah orang sakit, kita berdoa, la ba'sa tahur. Itu Nabi sebut, la ba'sa tahur, insya-Allah sembuh. Tapi kalau kita ziarah, mulut lidah kita leza. Jenis hang macam ni aku tengok tak lama, niat tak main pun tak apa orang tu. Dia tak ada apa-apa. Mulut lidah yang tak pandai ziarah orang sakit, jangan. Diam, doa bagi dia saja. Kita doa yang baik-baik untuk dia. Tak payah kita pipi, kanser macam ni, sefok dia mah. Tak payah. Itu bukan kerja hang. Sakit dia ketentuan Allah. Hang mai ni menenangkan dia, bukan menyusahkan dia. Maka dia kata kat sini, wa kana lahu, Allah nak bagi. Nampak Allah kata apa? Wa kana lahu kharifun min fil jannah. Apa aku nak bagi? Esok ni hang bangkit selepas mati. Aku nak bagi ke domba kita kata apa? Kita kata macam kharif. Mada taqul bil malay. Wa kana lahu kharifun, dia kata kat sini, baginya dia kata juga disiapkan seekor domba macam kita kata macam biri-biri. Kan Nabi Allah Ibrahim AS bila nak sembelih anak dia apa nama? Ismail, Allah gantikan kan binatang kan, macam tu lah Allah akan bagi bangkit kita. Itulah kenderaan aku bagi kat hang yang tu. Macam mana Allah bagi kat Nabi Allah Ibrahim AS, nak sembelih anak dia kan ganti dengan seekor kambing. Kita kata macam kibar, tak satu orang suka, kadang-kadang orang suka nak kibar yang besar. Kalau boleh kita korban ni, kita jangan kedekut, kita ambil kambing yang gemuk, yang sihat, yang ni jangan berkira. Kalau aku buat dekat apa nama Kamboja cuma 300, yang kat sini 1000. Hang duk makan tang sini, hang kena buat tang sini, bodoh weh. Kalau hang nak buat 300, hang pergi duduk sana.
Kita ni terlalu berkira sangat bila nak buat korban, pergi cari tempat yang paling murah sekali. Apalah hang nampak tak? Amalan kita nak buat benda amalan, janganlah buat macam tu. Macam kita dah buat semua, dah umrah kita selesai, nak keluar pada Mekah, kita takut umrah kita ni cacat, kita ambil sekok kambing, kita buat apa? Kita ambil sekok kambing ni, kita buat macam dam, takut-takut haji umrah kita berlubang ke mana-mana, mulut lidah tak jaga ke, berkeling mana ke, kita takut. Macam bagi mazhab Imam Syafi'i, bila selesai saja dia buat umrah, dia akan bagi 6 orang untuk fakir miskin makan. Ustaz, semua orang pingin Ustaz buat siap-siap kat mereka. Sebelum nak tolak, mari kita bagi makan, kita buat bungkusan tu kan, yang lebih kurang apa-apa 15 rial tu, dengan ayam satu, dengan minum, bagi. Ya Allah, mudah-mudahan kau terima aku. Kita jangan balik dalam keadaan buat umrah dam berhutang dengan Tuhan yang banyak. Berbahaya. Macam tu je. Buat amalan bagus kan. Kita ada 2 orang baru balik dari umrah, untuk share kita 2 kali punya haji, Ustaz 1 kali haji. Allah Akbar. Ustaz pun tak tahu apa belajar macam mana. 7 kali umrah, 1 haji. Satu dia tak pergi haji dah, dia buat umrah. Sakit kepala lah, ya Allah, ya Tuhan. Nama dia bab Ghaflatun, bab tu. Kita mengaji, kita akan jumpa bab Ghaflatun, 7 kali umrah, 1 haji. Kita tak tahu. Sambung. Syekh dia kata Taqiyuddin. Boleh tak Ustaz nak bagi perhabis hari ni? Boleh tak? Sabar nak? Syekh dia kata Taqiyuddin mengatakan, ini kalau Syekh Taqiyuddin ni, dia adalah bermazhab Imam Syafi'i yang terkenal. Dalil-dalil berkenaan dia kata masalah ini menunjukkan wajibnya menjenguk orang sakit. Kita dengar orang sakit, kita tak pi, keimanan kita boleh rosak. Ustaz pun kadang-kadang kita istighfar, minta ampun, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wajib tak? Tuan kitab ni kata, Syekh Taqiyuddin kata wajib bila kita dengar kena hadir menjenguk orang sakit. Itu pendapat dia, pendapat orang alim. Kita baca hadis, kadang-kadang kita tak tahu macam mana dia nak kembangkan hadis. So, kita bergantung dengan orang alim. Dia kata macam tu, maka kita pun pilih. Demikianlah pendapat dia kata yang ditegaskan oleh Imam Bukhari. Dia kata bukan setakat tu, aku ambil daripada Imam Bukhari pun cakap benda yang sama. Bercakap benda yang sama. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Akan tetapi dia kata jumhur, dia kata majoriti ulama, kebanyakan ulama berpendapat sunnah kita ziarah. Pasal sunnah ni perbuatan apa? Nabi sendiri sakit dia pergi zakat zia. So, bila kita tahu kata orang sakit ni sunnah, itu perbuatan Nabi, kesukaan Nabi buat. Sampai Nabi puji siapa dia? Abu Bakar. Hidup Abu Bakar setiap hari sedekah, membersihkan diri, ibadat kuat sedekah. Macam hampa main kuliah, masuk kuliah syok sedekah, contoh. Latih diri sikit-sikit, tak apa. Pasal sedekah ni semua kena. Nak dapat ilmu kena sedekah, nak mengaji kena sedekah, nak jual sakit kena sedekah, semua kena sedekah. Sedekah ni dia bersihkan diri kita. Dan ruang rezeki sedekah ni kita tak tahu, min haitsu la yahtasib. Rezeki mai kita tak tahu ke mana. Kadang-kadang umur kita macam ni, kita kata ukur sampai 70, 80 tak kenapa. Allah bagi hang sihat, masa duduk derma selalu, tak payah pergi klinik dan hospital. Asal hang kurang derma, hang pergi tiap bulan 6 bulan. Hang kedekut dengan tabung hang badak. Allah cari pasal kod lain. Cari pasal siapa? Cucu sakit, habis bayar. Ini balik. Tapi hang dengan Tuhan kurang. Hang habis duit dengan makhluk saja. Hang bagi sini, bagi sana, bagi sini, bagi sana, dekat makhluk aja. Tapi untuk masjid, untuk surau, untuk infak tu, untuk infak ni hari Jumaat, hang tak nampak benda tu saham di akhirat. Semua himpunan hang di sana. Yang di sini habis takat ni je. Semua amalan yang kita buat di dunia, Tuhan balas di dunia. Kita bantu orang tu sakit, Allah bagi kat kita pun, Allah bantu kita, keadaan kita sihat di dunia. Di dunia Allah bagi. Ada benda kita ada buat untuk sama akhirat, kita kena buat. Contohnya Ustaz bagi tahu, kadang-kadang orang bagi kat kita rumah kan, kata Syekh nak bagi rumah kat Syekh, sonok dah kita. Allah, sonok dah Ustaz, dapat rumah banglo Ustaz, dalam tu semua penuh, lengkap semua. Sonok, tergedik-gedik, terketak-ketak orang bagi. Cuba bayangkan yang nak bagi pada kita ni adalah Allah. Semua kita tahu, di dunia orang bagi dah rumah seronok.
Kalau kita mati di akhirat tak ada rumah, nak dapat rumah di akhirat macam mana? Allah kata, man banallah, mana-mana orang yang membina rumah Allah Ta'ala, peduli rumah Allah, termasuk yang ni markas tempat apa ni? Ashabul Kahfi dia buat kecil-kecilan macam ni di rumah. Ni semua tempat-tempat yang kita infak, tempat orang duk sujud pada Allah sampai infak ni. Hampa muliakan rumah-rumah macam ni. Aku buat kat sana. Banallahu lahu baitan fil jannah. Tangan aku sendiri, aku tak panggil mana-mana malaikat. Rumah aku hang peduli, dengan tangan aku buat rumah kat hang. Jaminan Allah. Sembahyang sunat kan, qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Banallahu lahu baitan, aku bina syurga. Benda-benda macam tu kita kena nampak. Kita jangan ralik, kita kena nampak. Tambah kita mengaji ni, banyak kita mengaji, tapi tindakan kita kita punya ni kurang. Peduli kita kurang. Contohnya macam mana cara nak peduli Baitul Ridwan ni? Hang ada anak kan, hang rumah anak hang, rumah ni, bawa datang keluarga. Masing-masing pakat tengok ni. Ustaz rumah keluarga dia penuh dewan, alhamdulillah. Setiap orang kena fikir. Nak aku ada kawan aku guna matu kontak, nampak tak? Nak memakmur. Setiap orang yang fikir untuk memakmurkan rumah Allah, saham di akhirat tetap ada. Hang peduli tentang rumah aku peduli tentang hang. Otak macam ni kena ada weh, supaya kita bergerak. Nampak tak? Inilah yang Imam Al-Bukhari tegaskan. Akan tetapi kebanyakan jumhur ulama berpendapat sunnah ziarah. Sunnah dengan arti kita perbuatan Nabi, sahabat-sahabat dia. Bahkan Imam An-Nawawi telah menukirkan bahawa para ulama berijma atas kesunahannya. Itu dia. Imam Nawawi kata, aku setuju sangat. Para ulama dia bersepakat mengatakan memang kesunahan dia. Ini satu benda yang orang sayang kat Nabi. Sampai Nabi kata, tengok Abu Bakar, di mana ada ruang orang sakit, tang situ dia pergi hujung. Sampai dia balik kelewatan Nabi, tunggu dia, Nabi kata. La haula wa la quwata illa billah. Kadang-kadang yang berlaku sakit tu adik-beradik kita sendiri kan. Maka secara dia kata khas adik sini memberi isyarat bahawa dia kata kewajipan menjenguk hanya berlaku jika si sakit orang Muslim. Untung Ustaz, adik ni diajak orang mukmin. Kalau orang kafir pi pun tak apa. Kalau orang yang kurang mukmin, tak sembahyang mengaji, boleh ziarah dia tak? Boleh. Tapi bukan yang sebagaimana Tuhan kita kata orang mukmin kita utamakan. Boleh faham tak? Kita peduli sakit orang mukmin dulu, baru masuk kategori orang nombor 2. Ustaz, ya betul 2, tapi agama fokuskan. Masa tu untung jadi orang mukmin. Bila kita orang mukmin, orang mengaji, orang kena peduli tentang sakit demam kita. Tapi kita orang yang pancaragam, kita debat kelas dia pancaragam, tiba dia sakit. Perlu ziarah tak? Terpulang nak ziarah tak jadi dosa, tak jadi wajib bagi kita. Tak jadi wajib. Pasal dia angkat kacau kita. Kita pilihan nak ziarah. Tapi Nabi sendiri ziarah tak? Nabi ziarah. Utamanya Pak Cik dan Abu Talib sakit, Nabi ziarah tak? Nabi ziarah. Orang Yahudi ziarah. Tapi Nabi tak letakkan syarat wajib sebagaimana orang mukmin. Tengok tuan kita kata, memberi isyarat bahawa kewajipan menjenguk hanya berlaku jika si sakit itu orang Muslim, orang Islam yang mukmin. Tetapi seperti yang tercantum dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menjenguk orang Yahudi. Boleh tak? Boleh. Tapi dia bukan kewajipan yang sangat-sangat yang sebagaimana berlaku pada orang mukmin. Tu kena faham. Nak ziarah boleh tak? Boleh. Ada 2 orang sakit, orang mukmin sakit, orang kafir sakit. Yang mana ziarah? Ziarah orang mukmin dahulu. Ziarah orang mukmin ada masalah dia kita ambil yang nombor 2, nombor 3. Itu yang diajak oleh agama daripada peduli tentang jiwa orang mukmin. Bahkan dalam 2 kitab dia kita sahih, baik Bukhari dan Muslim, disebutkan bahawa beliau pernah menjenguk, dia kata pamannya pakcik dia Abu Talib yang musyrik, Nabi pernah ziarah. Yahudi, Nabi pernah ziarah. Yang musyrik pun Nabi pernah. Daripada hadis ini boleh kita ziarah? Boleh kita ziarah. Boleh kita ziarah. Dalam kitab Al-Iqna', kita Iqna' ni kita adalah pendapat bagi mazhab Imam Syafi'i, disebutkan hendaklah orang yang menjenguk menanyakan keadaan si sakit. Kita pergi ziarah, tanya sakit apa ni, boleh tanya. Boleh tanya, dia kata. Tanya,
lalu menghiburkan. Kita dengar dia sakit, ni Tuhan sayang, kata, menghiburkan, dan tidak duduk lama-lama, tak boleh duduk lama-lama. Sekejap je kita duduk, sekadar tak benda perlu, yang benda yang dia perlu. Kadang-kadang orang yang jaga dia, kita beli kat dia walaupun buah, kita tahu dia tak boleh makan, buah tu tetap kita bagi pada orang yang jaga dia. Kadang-kadang kan, orang sakit kan, tu dia punya present. Apa dah? Bukan dia makan pun, siapa dapat? Keluarga dia, boleh. Kadang-kadang kita, ustaz, boleh saya bagi kat dia? Boleh. Kalau boleh orang sakit ni, bagilah ayat Zam-Zam, kan? Buat pihak Zam-Zam, ni package kan, package orang sakit, ayat Zam-Zam. Lepas tu kalau kita tengok sakit dia, sakit yang ganggu gugat ni, apa nama, dom bidara ni nak jual ni, ada dom bidara, buat sendiri, ambil dom bidara kan, 7, 14, 21 kan, Nabi ajak blenderkan dia, bubuh kat badan-badan. Bila kita sakit ni, makhluk tu semudah mai, faham tak? Bila kita sakit, terutamanya anak kita demam, bagi mandi bidara. Demam ni semua dapat demam, penyakit dia, bila mai sakit je, dia nanti mai dengan cepat, dia nanti mai, dia pergi lemahkan kita supaya kita tak boleh tumpu ibadat. Nampak tak? Bagi kat benda-benda yang patut, yang sepatutnya kita nak bagi. Ambil kurma-kurma yang sedap-sedap, kurma ajwa, bagi buka bibir dia rasa nikmat-nikmat macam tu. Pasal nama ajwa ni bila sentuh pesakit, syaitan takkan ganggu dia. Kan Nabi sebut ajwa ni, satu hari 7 sikit, dia mak try 7 tu boleh melegakan keadaan batang tubuh dia, ajwa. Lagi lah ni punya ajwa yang baru tak masuk kat Malaysia lagi. Tahun ni semua tak tahu apa jadi, semua kurma lama. Tahun ni punya kurma sadat kurma yang baru. Semua kurma lama. Semua kurma lama mau tak mau apa kena order daripada ni. Semua kurma dia tak masuk tahun ni. Semua apa kena beli hak tahun sudah punya. Dia perak, dia spray ajwa. Contoh. Usahlah dah alami suasana tu, dah berdosa, aku mampu yang mungkin. Dalam kita alik kena disebut, dia kata hendaklah, dia kata orang yang menjenguk, dia kata menanyakan keadaan si sakit dan bagi hiburkan dia, dan tidak duduk lama-lama. Jangan duduk lama-lama dengan orang sakit, sesudah. Tapi kadang-kadang ada orang sakit, dia nak hidup kita lama, atau pulang kat dia kalau dia minta, tak apa. Disebutkanlah hadis sahih ini Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW biasa dia kita menjenguk kerabat dia. Nabi bila berlaku di kalangan keluarga dia, cepat dia nampak, cepat dia ziarah. Beliau dia kata Musa, dia sapu bahagian tertengah. Katalah orang tu sakit, kita boleh tanya sakit tak mana, boleh pegang, kita boleh sentuh. Kalau kita nampak ada penyakit yang tak boleh sentuh, jangan sentuh. Ada boleh lapik, okey. Kalau nampak penyakit tu tak perlu sentuh, jangan sentuh. Tapi tapi sunnah Nabi, kita tahu ada sakit kawasan ni, pegang di tempat sakit dia, pegang tempat tubuh yang sakit, lalu dengan tangan kanan letak, maka Nabi baca apa dia? Banyak doa-doa syifa. Sebagai contoh lagi kata Allah, ataupun disebut bismillah 7 kali kan, bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajib wa hadir. Tak ada dalam ni, tak ada. Cuma dalam ni cuma ada doa doa apa dah? Doa orang sakit, kita boleh tak tangan kita, boleh sebut Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Doa ni boleh kita baca. Yang ni Nabi baca, kata Aisyah, dia pergi ziarah kerabat dia, ada orang sakit, banyak kali dengar mulut lidah Nabi ni lah doa Nabi, Allahumma rabban nas hadhibil ba's isfi wa anta syafi la shifa'u illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Doa syifa ni banyak. Bagi contohnya orang tu tengah sakit, dia sakit, kita panggil nama dia Muhammad, isteri Muhammad, cukup dekat tu, isteri Muhammad, tengah dia melupak sakit, aku sakit, kita kata ya Allah, isteri Muhammad. Nabi pernah ada seorang sahabat Nabi Sa'id, dia sakit, Allah masfi Sa'dan Nabi doa kat dia, ya Allah sembuhkan dia, semua dia. Kalau nampak dia melupak dekat sakit, nak baca doa meleret tak dan, cuma sebut je ya Allah isfi anhu, ya Allah isfi anhu, ya Allah isfi, cukup memadahi. Nampak tak? Yang akhir sekali, ya Allah, jiwa orang mukmin, seronok jadi orang mukmin ni menghantar jenazah kita esok ni, kita mati kalau orang mukmin, Nabi kata hantarlah sampai di kubur dia,
Hantar disampai kubur dia, seronok. Nampak tak? Kalau jiwa kita esok ni mukmin, orang hantar sampai kubur. Disebutlah hadis sahihaini Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ni hadis yang terakhir. Rasulullah SAW bersabda, Nabi kita, man syahidal janazah, mana-mana orang pergi ziarah, pergi tengok jenazah, hatta yusalli alaiha, dia pergi ziarah sampai dia semayang di masjid, katalah. Kalau mazhab yang lain dia tak boleh masuk masjid kan. Mazhab yang lain semua jenazah kena letak di luar. Pasal jenazah ni dikategori macam najis, tak boleh masuk dalam masjid kan. Tapi dengan orang marah pula, kalau cuma kita je boleh masuk. Pasal ada hadis Ibnu Baidah yang bila mana dua-dua budak tu mati kan, Nabi kita buat masuk, Aisyah buat masuk dalam masjid. Hadis tu yang Imam Syafi'i ambil. Maka kita di sini masuk ke jenazah dalam masjid semua boleh. Ustaz mengaji di Pakistan, di India semua jangan main benda tu. Nampak tak? Bab jenazah ni bab yang luah. Ada buku dia. Kadang-kadang kita tengok orang India ada jenazah, dia lari mai. Kita tertanya-tanya, dia ambil wuduk ke tak? Dia ambil wuduk ke tak? Bagi mazhab dia, ambil wuduk ni cuma kalau start dengan takbir. Kita ambil wuduk, wajib ambil wuduk semayang bersifat takbir berakhir dengan salam. Semua sifat semayang tu ada 13 rukun kan, baru sah untuk dia ambil wuduk. Tapi sekadar berdiri saja sekalian ni, bagi mazhab dia tak ada wuduk pun tak apa. Kita jangan bawa benda tu dia jadi perang dunia kubra yang kedua. Dan debat dia ada lari mah dengan kasut-kasut dia pakai. Masyarakat kita belum lagi sampai tahap tu. Bagus masyarakat kita ambil wuduk ni memang terbaik, tapi dia bukan satu benda kewajipan. Kewajipan ambil wuduk tu bagus, cuma bila dia belajar, dia pergi belajar terutama di luar, nampak macam ni baru dia tahu. Man syahidal janazah, mana-mana orang dia pergi tengok jenazah, hatta dia kata yusalli alaiha, dia semayang, dia ziarah sampai dia semayang, falahu, bagi dia pahala ganjaran yang Tuhan bagi, qiratan, satu qirat. Wa man syahidaha, mana-mana orang pergi ziarah jenazah, hatta tudfana, dia pergi ziarah jenazah, dia tengok sampai dia semayang jenazah sampai dia pergi di kubur, falahu qiratani, dapat 2 qirat. Qila, maka sahabat pun bertanya, wa ma qiratani ya Rasulullah? Ya Rasulullah, yang kata qirat tu apa dia ya Rasulullah? Tanya dekat Nabi SAW. Nabi kita tahu tak? Qala mithlul jabalaini azimaini. Mislul jabalaini azimaini. Kalau ikut ada lain dia kata mana? Misla Uhud. Apa kena tulis kat situ walaupun buku ni dia tak ni. Misla Uhud. Misla dia kata macam, dia kata 2 bukit yang besar sangat-sangat. 2 bukit yang besar sangat-sangat. Macam bukit apa? Macam bukit Uhud. Kita pergi Madinah kan, kita kata Uhud tu sendiri sembang dengan kita. Dia suka kita. Aku sayang, aku cinta. Kita pun kata aku suka. Uhud akan jadi saksi kita pergi tempat situ. Kalau di antara bukit Uhud dengan bukit apa nama yang anak panah tu, tengah-tengah tu medan apa pertempuran bukit Uhud. Di situ kalau kita pergi, kita tengok, ya Allah, Uhud ni banyaklah yang menjadi ayat mata Rasulullah sedih. Yang kata apa nama Hamzah, ya Allah. Yang kata Abdullah bin Haram. Banyak benda Uhud ni, subhanallah. Dan kita kalau pergi waktu ni, kita dulu kalau kita pergi, kita tengok sungai dia tak ada ayak. Lah ni ayak dia penuh. Bayangkan masa berlaku banjir, sungai dekat Uhud tu melimpah laju, dia keluar semua mayat. Kalau ikut mayat berselepah atau merata, semua mayat dihimpunkan di satu tempat yang dia buat pagar tu kan, dihimpunkan di situ. Allahu Akbar kabir. Nak cerita, kata ya Allah Tuhan, kelebihan Uhud ni besar. Kalau Ustaz suka pergi di Madinah ni, bila Ustaz pergi ziarah Uhud, Ustaz nanti ambil malam, nanti pergi kat situ dengan anak murid, Ustaz nanti buat kelas cerita. Masa siang ni macam-macam, dini macam-macam. Dini bawa bendera, dini bawa tu, dini. Bila malam tenang, jiwa raga gelora semua tak ada kan. Allahu Akbar kabira. Doakanlah Ustaz ni, kalau Allah izinkan 21 bulan 3 ni Ustaz pergi pula. Ustaz pergi atas dasar kerja-kerja yang Ustaz kena buat. Kali ni kita nak pergi makan orang yang buka puasa kat sana. Kita pergi puasa, pahala ganjaran orang buka puasa 100,000 ganjaran pahala.
kita semayang macam ni berapa ratus tahun sekalipun, nak himpun amalan tu tak terbuat. Kita ambil bahagian, semua yang pendengar ni ambil bahagian, share dengan isteri, dengan anak pinak, semua ambil bahagian. Boleh jadikan Baitul Ridwan ni ambil 1 hari buat di sana. Dan bila ustaz ada di sana live, di situ kita buat 10 hari yang terakhir pula. Semua orang nak bagi 10 hari yang terakhir berebut, kita tak ada. Sepanjang ustaz ni kita buat untuk Ramadan dulu. Ramadan dulu ustaz akan duduk hampir 40 hari. Ustaz duduk sebelum puasa 2 hari, puasa kat sana sampai raya 1 hari, terus terbang pergi Madinah sampai puasa 6 balik. Kan? Dulu masa student tak ada buat macam tu. Kalau student duduk pick up menjaga, dan ni umur macam ni nak fokus. Masa hidup kita tenging sangat-sangat, kena ada orang ada keinginan biar puasa lengkap di bumi, sebaik-baik itikaf di mana? Di Mekah, Madinah, dan sebaik-baik itikaf. Bagi ada lah hidup kita, biar yang tu kena ada. Pasal ganjaran itikaf di situ tak akan jumpa di mana-mana. Bayangkan kita pergi kat sana asak lah, katakan asak kami agihkan makanan 2,000. Bagi lepas main asak. Lepas main asak, kita ada kalut masuk dalam haram, nak ambil tempat untuk buka puasa. Asak. Dan maghrib semua kadang-kadang ada tempat ambil, ada orang teringin nak bagi kurma. Pasal tu ustaz kata bila bagi kurma, jangan bagi kurma macam nak mati. Bagi kurma yang best, pasal pahala tu bagi dapat kurma yang kita kata yang best-best, yang dia pun jual yang kelas-kelas, bagi orang buka puasa macam tu. Kosan haram. Ini kurma yang sengit, kurma sengit nak pergi dah. Bukan, yalah betul, tapi bagilah, nampak tak? Ajwa pun kita tengok yang dia bubuh dalam bekas, kita bagi kau orang seronok. Apa tengok kawasan haram duk bagi, tahu tak berapa puluh riyal, berapa ribu tu dia bagi. Ustaz seronok baru ni ustaz pergi umrah, masya-Allah 55 ekor kambing. Ustaz tak sangka orang derma macam banyak. Ustaz kempen di KL, setiap kambing apa cuma kumpul 10 orang. Seorang bagi 50, cukup sekok kambing 500 boleh buat dah. Buat sedekah kat sana. Apa dah? Ustaz baru ni pergi buat alhamdulillah majlis buka puasa di haram, lepas tu di Madinah masa nak tolak. Masya-Allah, apa tengok live ustaz kan? Apa bagi benda kurma kat ustaz banyak sangat. Kurma kita edar sebelum nak sembahyang Jumaat. Pahala Nabi kata pahala Jumaat tak boleh sama dengan pahala yang lain. Seminggu sekali ada pahala yang paling besar sekali Jumaat. Pasal tu di Malaysia ni ustaz duk kempen apa dia? Nasi lemak, ingat tak? Ni Jumaat ni ustaz akan buat majlis buka puasa dekat Sungai Petani ni. Masjid ada banyak budak tahfiz. Kita buat nasi lemak, orang bakat makan. Sedekah Jumaat ni lain. Dulu RM1.50 kan, dulu RM1 kita start. Lepas tu RM1.50 lah, ni RM1.8. Nasi lemak. Ambil 2-3 orang. Kena latih macam tu, cari pahala yang besar. Nampak tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seronok ustaz kali ni ustaz pergi umrah. Dengan anak murid, nampak serta sama benda tu. Masing-masing buat kerja masing-masing. Semua pintu kita bagi. Yang dekat nak buka puasa, beli tamar yang special, masuk dalam. Di dalam haram tu, dia pun buka puasa kan, dia letak kain, kita bagi kat mereka. Yang duk makan semua tok-tok syekh. Dalam haram tu tok-tok syekh.